主爱的弟兄姊妹们平安。 Shalom jemaat sekalian. 感谢主，今天早上我能够有机会在这个聚会崇拜会讲道。 Bersyukur kalau pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. 这个是我第一次在万隆，在我的家乡讲道，永中观讲道。 Hari ini adalah pertama kalinya saya menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Mandarin di kota kelahiran saya. 我住在雅加达，所以这个是我的家庭，所以我代替他们问候大家。 Saya tinggal di Jakarta dan ini adalah keluarga saya. Saya mewakili mereka untuk menyampaikan salam kepada Anda semua. 今天的服事对我来说是很特别的。 Pelayanan hari ini bagi saya adalah sangat spesial. 因为今天的服事是因为我跟我的好友一起服事。 Karena saya bersama-sama melayani dengan teman saya. 大家看到照片的话，认识有谁啊？ Lihat di foto itu ada siapa saja? 我被艾琳执事邀请在这里讲道。 Saya diundang oleh Diakan Ailing untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. 那翻译员是凤仙，他们都是我的高中同学。 Dan penterjemahnya Fung Xian, mereka adalah teman SMA saya. 所以这个是上帝的恩典，所以我们终于能够一起服侍上帝。 Ini adalah anugerah dari Tuhan, kami akhirnya bisa melayani bersama-sama. 可以不可以？我邀请大家给上帝鼓掌。 Bolehkah kita memberi tepuk tangan bagi Tuhan? 好，那我们读经听讲道之前，我们先一起祷告。 Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. 主耶稣，感谢你，我们有机会听你的话语。 Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami mempunyai kesempatan untuk mendengar firman-Mu. 因为你的话语会给我们生命生活。 Karena firman-Mu memberikan kami hidup. 求你帮助我们专心听你的话语。 Kiranya Engkau memberikan kami konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. 愿圣灵帮助我们听读你的心意。 Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar dapat mengerti isi hati-Mu. 也帮助我们不单单听懂，但是我们也是能够顺从你的命令。 Bukan saja kami mengerti, tapi kami juga dapat taat melakukan setiap perintah-Mu. 求你高莫你的两位仆人， Kiranya Engkau yang mengurapi kedua hamba-Mu. 我们充满软弱， Kami penuh kelemahan. 我们需要你的恩膏。 Kami butuh anugerah-Mu. 谢谢主耶稣， Kami bersyukur 这样 padamu. 祷告，奉耶稣基督的名，阿门， Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 阿门。弟兄姊妹们，我们今天要读的经文就是在哥罗西书3章第4节到第21节。 Bacaan kita hari ini dari Kolose 3 ayat 17 sampai 21. 哥罗西书3章第4节到21节。一颗水，抱歉。你们无论做什么或说什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这在主里面是合宜的。你们做丈夫的要爱你们的妻子，不可虐待他们。你们做儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。你们做父亲的，不要惹儿女生气，恐怕他们会灰心。现在我们大家听用英文。 Dalam bahasa Indonesia,
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 主爱的弟兄姊妹们，有一个故事， Ada satu kisah, 有一个家庭， ada satu keluarga. 从外面看的话，看起来都是好好的。 Dari luar kelihatannya keluarga itu baik-baik saja. 事实上，这个家庭好像一颗随时会爆炸的定时炸弹。 Keluarga ini itu seperti bom waktu yang setiap saat bisa meledak. 丈夫觉得自己是家庭的头， Suami merasa dia adalah kepala keluarga. 因此要掌权一切。 Oleh karena itu dia ingin menguasai semuanya. 丈夫很少聆听妻子的心声， Dia sangat sedikit sekali mendengar suara hati dari istrinya. 说话常常尖锐，带着刺。 Berbicaranya itu sangat tajam seperti duri. 丈夫渴望被妻子尊重，却不懂去爱妻子。 Suaminya itu ingin dihormati oleh istrinya, tapi dia tidak bisa mengasihi istrinya. 每次妻子开始沟通，马上被丈夫打断。 Setiap istrinya itu ingin berkomunikasi selalu dipotong oleh suaminya. 当妻子表达意见时，丈夫一直认为，正被挑战。 Setiap istrinya itu mengemukakan pendapat, bagi suaminya itu seperti sedang ditantang. 妻子尽心服侍，却得不到依据认可。 Istrinya itu sangat giat untuk melayani, tetapi dia tidak mendapat pengakuan sedikit pun dari suaminya. 妻子渐渐失去了喜热对丈夫的怜慕之情。 Dan istrinya itu pelan-pelan kehilangan kasih kepada suaminya. 妻子的心慢慢麻木， Hatinya itu pelan-pelan menjadi mati rasa. 心里不快乐。 Hatinya tidak bahagia. 她不反抗， Dia tidak melawan, 但也是没有力量尊敬丈夫， tapi dia tidak punya kemampuan untuk menghormati suaminya. 心里叹息说 Dan di dalam hatinya sambil mengeluh dia berkata, 我怎么能顺服不爱我的丈夫呢？ bagaimana saya bisa mentaati suami yang tidak mengasihi saya? 丈夫要被顺服，妻子要被爱。 Suami harus ditaati dan istri juga ingin dikasihi. 但没有一个人愿意先踏出第一步。 Tapi tidak ada seorang pun yang mengambil langkah pertama itu. 丈夫觉得自己失去了权势， Suaminya merasa dia kehilangan kekuasaannya 妻子失去了价值， dan istrinya kehilangan nilainya. 夫妻以冷漠的态度彼此对待， Dan suami istri itu saling memperlakukannya dengan dingin. 家变成了一个战场， Dan rumah mereka itu seperti satu medan perang. 没有胜利者，则有破碎的心。 Tidak ada pemenang, yang ada hanya hati yang hancur. 孩子们在一团糟中成长， Dan anak-anaknya itu tumbuh di dalam kondisi yang berantakan. 当父亲生气时， Dan ketika ayahnya itu sedang marah, 他常在孩子面前责骂和羞辱母亲。 dia seringkali memarahi dan mempermalukan ibunya itu di depan anak-anaknya. 但当父亲想要讨孩子喜欢时， Tetapi ketika si ayahnya ini ingin menyenangkan hati anak-anaknya, 他会走向另极端，而过分宠溺孩子， dia akan memanjakan anaknya itu dengan berlebihan.
父亲以为他正爱孩子， Ayahnya itu mengira dengan begitu dia sangat mengasihi anaknya. 其实他在妥协原则。 Tetapi sebenarnya dia sedang berkompromi dengan prinsip. 孩子们没有清楚的是非界限， Dan anak-anaknya tidak mengetahui batas benar atau salah. 他们学会了错误的事， Mereka mempelajari sesuatu yang salah. 他们渐渐不再尊重父母， Dan pelan-pelan mereka mulai tidak menghormati ibunya. 也学会了轻视和顶撞。 Dan juga meremehkan dan juga membantah kepada ibunya. 孩子变什么都不管不顾， Dan anaknya itu tidak mempedulikan segala sesuatu. 只想要乐期和追求舒适的生活。 Mereka hanya mengejar kesenangan dan juga kenyamanan hidup. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 这个家庭还没有倒塌， keluarga ini belum hancur, belum runtuh, 但已经裂开了， tetapi sudah retak 迟早会崩溃了。 dan lambat laun itu akan hancur. 这个是现代世界的夫妻关系和父母关系的问题。 Ini adalah masalah hubungan suami istri dan orang tua dengan anak di keluarga masa sekarang. 也很可能在基督家庭里的现象。 Dan juga fenomena di dalam keluarga orang Kristen. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 圣经声称在哥罗西教会的家庭生活也面对同样的问题。 Alkitab mengatakan bahwa jemaat Kolose juga menghadapi permasalahan yang sama. 哥罗西书是保罗对在哥罗西教会的信徒写信的。 Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose. 但信徒家庭的生活方式还是被旧的方式影响， Tetapi kehidupan keluarga mereka itu masih dipengaruhi oleh kehidupan lama mereka. 就是被希腊罗马帝国的家长制被捆绑。 Mereka masih terikat oleh sistem patriarki yang ada di pemerintahan Romawi. 当时的妻子和孩子，他们都被看为为贫和资产而已。 Mereka hanya menganggap istri dan anak-anak hanya sebuah aset atau sebuah barang saja. 这样，丈夫对妻子和孩子有绝对的权势。 Suami itu terhadap anak dan istrinya itu mempunyai kekuasaan yang sangat mutlak. 或孩子或妻子都没有独立法律的身份。 Istri dan anak-anaknya itu tidak mempunyai status hukum yang independen. 大家可以想象，当时妻子和孩子如何过日子。 Nah, kita bisa membayangkan istri dan anak-anak pada masa itu bagaimana mereka menjalani hidup. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian. 哥罗西书第1章到第2章承认耶稣基督是至高无上的上帝。 Kolose 1 sampai 2 itu mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tinggi. 意思是基督拥有至高无上的权利。 Ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai kekuasaan yang tertinggi. 基督有权利管理所有社会关系，尤其是家庭关系。 Tuhan Yesus itu mempunyai kuasa untuk mengendalikan semua hubungan di dalam sesama manusia, terutama di dalam keluarga. 今天讲到的经文就是在哥罗西书第3章第17到21节。 Firman Tuhan hari ini itu diambil dari Kolose 3 ayat 17 sampai 21. 这一段经文乃是关于家庭怎么实践新的生活方式。 Ayat ini menggambarkan bagaimana sebuah keluarga itu menerapkan gaya hidup yang berdasarkan Kristus. 信徒在家里有不同的角色，
setiap orang di dalam keluarga itu mempunyai perannya masing-masing. 信徒在家里有不同的角色， Setiap orang Kristen itu di dalam keluarganya mempunyai perannya yang berbeda-beda. 但在属灵地位上是同样的。 Tetapi di dalam kerohanian mereka, kedudukan mereka itu adalah sama. 3章第22节说，他们是神的选民。 Di dalam pasal 3 ayat 12 mengatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. 信徒是圣洁蒙爱的人。 Dan orang percaya itu adalah orang-orang yang dikasihi dan dikuduskan. 这段经文的要点是在17节。 Dan inti daripada ayat ini adalah di ayat 17. 来，我们一起念哥罗西书3章第17节。 Kita baca bersama-sama ayat 17. 1、2、3。 无论做什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，接着他感谢父神。弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 如果17节跟18到21节被关联的话，如果17节跟18到21节被关联的话， kalau ayat 17 itu dengan ayat 18 sampai 21 itu dihubungkan, maka 那我们能够找到一个要点， kita akan menemukan satu intinya, 就是信徒的家庭必须以耶稣为中心。 yaitu keluarga orang percaya itu harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusatnya. 再一次，信徒的家庭必须以耶稣为中心。 Keluarga orang Kristen itu harus menjadikan Kristus sebagai pusat. 既然你已被基督拯救， Kalau engkau sudah diselamatkan oleh Kristus, 你要为基督而活。 engkau harus hidup bagi Tuhan. 既然耶稣已在你心中活着， Kalau Tuhan Yesus sudah hidup di dalam hatimu, 那你要在主耶稣里活着。 dan engkau pun harus hidup bagi Tuhan. 信徒家庭里的关系要有耶稣规范。 Di dalam hubungan keluarga Kristen itu harus ada aturan Tuhan sebagai normanya. 不是服从世界的系统或习俗。 Dan bukan mengikuti aturan daripada dunia ini. 换句话说，有基督为中心的家庭， Atau dengan kata lain, keluarga yang berpusat pada Kristus, 家庭里的夫妻关系和父子关系会被基督救赎而成圣。 hubungan antara suami istri dan anak itu akan dikuduskan dan ditebus oleh Tuhan. 妻子关系和父子关系的重点不在关于保持等级制度， Inti daripada hubungan suami istri dan anak itu bukan kepada mempertahankan akan sistem hierarki, 乃是关于彼此相爱和互相负责任。 tetapi mereka harus saling mengasihi dan saling bertanggung jawab. 那彼此和互相的原则，就是基督徒家庭的道德或伦理。 Dan hubungan seperti itu adalah sebagai moral atau etika daripada ajaran Kristus. 所以在基督徒的家庭应该是彼此和互相。 Oleh karena itu, di dalam keluarga Kristen itu mereka harus saling mempunyai hubungan yang saling atau bersama-sama. 我们看哥罗西书第3章第18到第19节， Kita melihat di Kolose 3 ayat 18 sampai 21. 这个部分就是主对夫妻关系的命令。 Ini adalah perintah Tuhan kepada hubungan antara suami dan istri. 我请大家读18节跟19节，1、2、3。
你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这在主里面的和你们做丈夫的要爱你们的妻子，不可虐待他们。弟兄姊妹们，在基督徒的家庭， Di dalam keluarga orang Kristen, 当基督成为中心的时候， ketika Tuhan Yesus sebagai pusat, 妻子顺服丈夫的基础是对主耶稣的忠心。 dasar dari istri dan menghormati suami adalah sebagai kesetiaannya kepada Tuhan. 更换对丈夫盲目的从属关系。 Dan bukan hubungan antara atasan dengan bawahan. 丈夫要追求爱妻子， Dan suami itu harus mengasihi istrinya. 不是以利服人，不是以利服人。 Bukan memaksa dengan kekuasaan. 所以这个是新的生活方式。 Ini adalah cara hidup orang Kristen. 基督徒的新的方式就是这样。 Gaya hidup orang Kristen itu seperti itu. 妻子顺服丈夫，因为他对基督忠心。 Istri menghormati suami karena dia setia kepada Tuhan. 丈夫不是以利服人，乃是追求爱妻子。 Dan suami bukan memaksa dengan kekuasaan, tetapi dia mengasihi istrinya. 那我们继续看，就是在第12节跟24节跟21节，我们一起念。 Kita baca bersama-sama ayat 20 sampai 21. 你们做儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。你们做父亲不要惹儿女的生气，恐怕他们会灰心。弟兄姊妹们，儿女听从父母的动机就是讨主喜悦。 Motivasi anak-anak taat kepada orang tuanya adalah untuk menyenangkan Tuhan. 表示儿女对基督的信心， Dan juga menyatakan iman anak-anak kepada Tuhan. 更换对父亲的趴头。 Bukan karena rasa takut kepada ayahnya. 我记得有一次我在那个台湾的青年人团契讨论这个部分。 Saya ingat saya pernah mendiskusikan hal ini di satu persekutuan di Taiwan. 我对年轻人说上帝的话语。 Saya mengatakan firman Tuhan itu kepada anak-anak muda di sana. 你们要听从你的父母， Kalian harus mentaati orang tuamu. 上帝会喜悦。 Tuhan akan disenangkan. 但是后来他们的回应就是，好像他们不想听从父母。 Tetapi respon mereka itu seolah-olah mereka tidak mau mentaati orang tua mereka. 为什么呢？ Kenapa? 他们想，如果我听从父母的话，那如果父母没有配的被尊重的话，怎么样呢？ Nah, kalau saya itu mentaati orang tua saya, sedangkan mereka itu tidak layak untuk ditaati, terus bagaimana? 所以他们怀疑要顺服他们的父母。 Oleh karena itu mereka meragukan untuk ketaatan mereka kepada orang 我 tuanya. 跟他们说， Saya berkata pada mereka, 你的部分就是你要顺从你的父母， bagianmu adalah harus mentaati orang tuamu. 你要相信上帝也是在你的父母工作， Kamu juga harus percaya kalau Tuhan itu bekerja di dalam diri orang tuamu. 上帝也会要求你的父母做他们的部分。 Tuhan juga yang akan meminta orang tuamu itu untuk melakukan bagian mereka. 上帝会要求你的父母做对你的责任。 Dan Tuhan juga akan meminta orang tuamu itu untuk melakukan tanggung jawab mereka. 所以呢，如果你觉得你的父母不配的尊重的话， Jadi kalau kamu merasa bahwa orang tuamu itu tidak layak untuk dihormati, 还是你要顺从他们。
kamu harus tetap taat pada mereka. 这是你与上帝的关系。 Ini adalah hubunganmu antara engkau dengan Allah. 那你的父母呢？他们也是有与上帝的关系。 Dan orang tuamu juga mempunyai hubungan mereka dengan Allah. 弟兄姊妹们，这个是父子关系的新的生活方式。 Ini adalah gaya hidup dari hubungan antara ayah dan anak. 父亲要平衡对孩子的权利与责任。 Seorang ayah itu dengan antara kekuasaannya dan tanggung jawabnya kepada anak itu harus seimbang. 更换无亲的家长制， Daripada sebuah patriarki yang sangat kejam. 对呀、有时候可能是当父亲，因为他们以为他们有绝对的权势，所以他们实行无亲的家长制。 Sebagai ayah biasanya mereka itu mungkin merasa mempunyai kekuasaan sehingga mereka itu menjadi seorang ayah yang kejam terhadap keluarganya. 我们感谢主，如果有基督成为我们家庭中的中心， Kita bersyukur kalau kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai pusat di dalam keluarga kita. 因为主耶稣会保守我们的家庭， Karena Tuhan Yesus yang akan memelihara keluarga kita. 也保守每个家人的部分。 Dan juga memelihara akan setiap anggota keluarga. 主命令比较软弱的对方，就是妻子跟孩子的时候， Tuhan itu memberikan perintah kepada anak dan istri, yaitu bagian yang lemah di dalam keluarga. 会同时纠正命令比较强的对方，就是丈夫或父亲。 Dan di saat yang sama Tuhan juga memberi perintah dan juga memperbaiki akan ayah sebagai seseorang yang lebih kuat di dalam keluarga. 我们可以看从经文， Kita bisa melihat di dalam ayatnya, 就是当你们做夫妻的话，你们做儿女的。 要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。 Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 但对父亲，上帝怎么说呢？ Tetapi terhadap ayah, apa yang Tuhan katakan? 你们做父亲的，不要惹儿女生气，恐怕他们会灰心。 Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. 所以上帝保守比较软弱的对方。 Oleh karena itu, Tuhan lebih memelihara atau melindungi orang-orang yang lebih lemah. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 请问 ，sorry， 我的 ，OK，弟兄姊妹们，请问你们家庭已成为以基督耶稣为中心的家庭吗？ apakah keluarga kita sudah menjadi keluarga yang berpusat pada Kristus? 你们的家庭有耶稣基督成为你的中心吗？ Apakah keluarga kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai pusat dari keluarga kita? 家庭有本难念的经， Setiap keluarga mempunyai kesulitan atau masalahnya sendiri-sendiri. 家家有本难念的经。 Setiap keluarga mempunyai masalahnya sendiri. 其他人无法完全理解你们家庭的问题， Orang lain itu tidak akan mengerti akan masalah di dalam keluarga 你 kita. 们家庭的真实的状况只有你们知道的。 Hanya kita yang tahu keadaan keluarga kita yang sebenarnya. 可能你们当丈夫、当妻子、当父母、当儿女、当女儿的你， Mungkin kita yang sebagai suami, istri, atau anak-anak 对家庭的关系已久感到灰心了。
kita setelah lama itu terhadap keluarga kita itu merasa tawar hati. 可能当丈夫、当妻子、当父母，或当儿子或当女儿的你，对家庭里的关系已久感到灰心了。 Ya, Anda sebagai suami atau istri atau anak-anak terhadap hubungan keluarga itu lama-lama sudah menjadi tawar hati atau putus asa. 你们希望被爱、被接受， Anda itu ingin diterima atau dikasihi 你们希望被理解、被支持， dan juga ingin didukung. 然而你们被要求的越来越多。 Tetapi malah dituntut semakin banyak lagi. 但是如果大家看到这个画的话，图画的话， Tetapi jika kita melihat dari gambar ini, 我们就看这有彼此要求， kita melihat bahwa itu ada hubungan saling menuntut atau saling. 但是如果有基督成为你们家庭的中心，会不一样。 Tetapi jika ada Kristus sebagai pusat di dalam keluarga kita, semuanya itu pasti tidak sama. 这个是圣经告诉我们好消息。 Alkitab itu memberikan satu pesan yang indah kepada kita. 身为信徒的你，只要把基督称为生命的中心。 Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadikan keluarga kita itu yang berpusat kepada Kristus. 这样你只要注意基督对你的命令。 Ini adalah perintah Tuhan bagi kita. 所以这个我们要做的部分，我们只要注意上帝给我们的命令。 Ini adalah bagian yang harus kita perhatikan, bahwa kita harus memperhatikan perintah Tuhan di dalam hidup kita. 身为基督徒，我们在家庭中只要对基督负责任。 Sebagai orang Kristen di dalam keluarga itu kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. 所以我们现在要理解，我们身为信徒只要注意基督对我们的命令。 Kita sebagai orang Kristen kita harus memperhatikan perintah Tuhan bagi hidup kita. 我们也只要对基督负责任。 Dan kita juga harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. 所以这个图画跟之前的图画不一样。 Oleh karena itu gambar yang ini dengan yang sebelumnya itu tidak sama. 哪里不一样呢？ Di mana letak 就 ketidaksamaannya? 是丈夫、妻子、儿子跟女儿，他们在上帝的面前有同样的属灵地位。 Yaitu suami, istri dan anak-anak di hadapan Tuhan itu mempunyai kedudukan yang sama. 所以丈夫对上帝负责任， Oleh karena itu suami itu bertanggung jawab kepada Tuhan. 因为他从上帝领受命令。 Karena dia menerima perintah dari Tuhan. 妻子也是要对上帝负责任， Istri juga harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. 因为妻子是从上帝领受命令， Karena istri juga menerima perintah dari Tuhan. 儿女他们要对上帝负责任， Anak-anak pun harus bertanggung jawab pada Tuhan. 因为他们从上帝领受命令。 Karena mereka pun mendapatkan perintah dari Tuhan. 所以意思是，每个家庭成员不要彼此等候。 Oleh karena itu, setiap anggota keluarga di dalam rumah itu jangan saling menunggu. 你先做你的责任，然后我会做我的责任。 Kamu menyelesaikan dulu tanggung jawabmu, baru saya akan menyelesaikan tanggung jawab saya. 那个是炸弹。 Itu adalah sebuah bom. 但是从这里我们可以学习， Tetapi di sini kita bisa belajar. 我们被上帝要求，我们要主动做我们的部分。 Tuhan ingin kita itu dengan aktif melakukan bagian kita. 所以，当我们愿意做我们的部分， Ketika kita bersedia untuk melakukan bagian kita, 虽然我们的对方还没有做他的责任， walaupun
anggota keluarga kita yang lain itu belum melakukan tanggung 我 jawabnya, 们会讨上帝的喜悦， kita sudah menyenangkan hati Tuhan. 上帝会祝福我们， Tuhan akan memberkati kita. 甚至上帝会使用我们来救赎家庭的关系。 Bahkan Tuhan akan memakai kita untuk menyelamatkan hubungan di dalam keluarga kita. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 我在参与主日学的时候， ketika saya ikut sekolah minggu, 曾经借一本书， pernah menerima sebuah buku. 它的题目就是“Aku takkan menangis lagi”。 他的题目就是我不会再哭了。这个是一个见证， Ini adalah sebuah kesaksian. 有一个儿子叫尼基克鲁茨， Ada seorang anak yang bernama Nicky Cruz. 他在1938年12月6日在波多黎各出生。 Dia itu pada tahun 1938 lahir di Puerto Rico. 尼基的爸爸喝醉以后常常打他， Ayahnya itu sering mabuk-mabukan dan memukul dia. 尼基感到很伤心， Nicky merasa sangat sedih 心里满腔仇恨。 dan hatinya penuh dengan kebencian. 他下定决心，长大以后要跑走和杀死他的爸爸。 Dia bertekad ketika dia sudah besar dia harus balas dendam dan membunuh ayahnya. 后来，当他15岁的时候，被赶走到纽约。 Dan ketika usia 15 dia diusir ke New York. 尼基开始活在卢邦。 Dia mulai hidup dengan gangster. 进入黑帮，后来他变成黑帮的首要。 Dan kemudian dia menjadi kepala dari gangster itu. 有一天，有一位牧师去他的城市， Satu hari ada seorang pendeta yang pergi ke kotanya. 那位牧师叫 David Wilkerson， Pendeta itu bernama David Wilkerson. 他在那边做布道会。 Dan di sana dia mengadakan KKR. 当牧师碰到尼基的时候，他对尼基说 Dan ketika pendeta itu bertemu dengan Nicky, dia berkata,：“ 尼基，耶稣爱你，尼基耶稣永远爱你。 Tuhan Yesus mengasihimu, dia selamanya mengasihimu. 尼基，耶稣爱你，耶稣永远爱你。” Nicky, Tuhan Yesus mengasihimu dan dia selamanya mengasihimu. 听到牧师对他这样说，尼基非常生气， Ketika mendengar kalimat itu, Nicky itu sangat marah. 他不喜欢牧师对他这样说。 Dia tidak suka pendeta itu mengatakan seperti itu kepadanya. 尼基从来没有相信有人爱他， Nicky itu tidak pernah percaya bahwa ada yang mengasihinya. 他心中一直感到充满仇恨。 Dan di dalam hatinya itu terus dipenuhi oleh kebencian. 但是弟兄姊妹们，圣灵在尼基身上工作， Tetapi Roh Kudus itu bekerja di dalam hatinya. 在第二天的布道会中， Di dalam KKR-nya yang pada hari yang kedua, 圣灵感动尼基到前面去回应福音。 Roh Kudus itu membawa Nicky itu untuk merespon firman Tuhan. 尼基在台上前面哭起来了， Dan dia itu menangis di depan mimbar 好像小孩子。 seperti seorang anak kecil. 但是那时候他愿意接受耶稣基督成为他的救主和他的神。 Pada saat itu dia bersedia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 当时他重生了，他成为新的人。 Pada saat itu dia lahir baru dan menjadi manusia yang baru. 他感到上帝的爱充满他的心， Dia merasakan kasih Tuhan itu memenuhi hatinya. 他开始感到平安。 Dan dia juga merasakan damai sejahtera. 后来尼基回国找他的爸爸。 Lalu dia pulang ke negaranya dan mencari ayahnya. 尼基的爸爸已经老迈，身体也衰弱了。 Ayahnya itu sudah tua dan
kondisi kesehatannya juga sudah menurun. 一看到尼基的时候，尼基的爸爸就惧怕了。 Ketika melihat Niki, ayahnya itu sangat takut. 他以为尼基来为了报仇，也要杀死他。 Dia kira Niki kembali itu untuk membalas dendam dan membunuh dia. 但是尼基对他的爸爸说 Tetapi Niki berkata pada papanya,：“ 爸爸，我来不是要报仇而杀死你。 Papa, saya kembali itu bukan untuk balas dendam dan membunuhmu. 因为我有耶稣了， Karena saya sudah mempunyai Yesus. 我反而要原谅你， Saya malah ingin memaafkanmu. 因为耶稣也已经原谅我，赦免我的罪。 Karena Tuhan Yesus juga sudah mengampuni segala dosa-dosa saya. 这次我来，为了邀请爸爸信耶稣。 Kali ini saya pulang itu untuk mengajak Papa percaya kepada Tuhan Yesus. 耶稣一定赦免你的罪，也拯救你。 Tuhan Yesus pasti akan mengampuni segala dosa-dosamu dan menyelamatkanmu. 你记得爸爸听到他的儿子原谅他的时候，他哭起来了。 Dan ketika ayahnya itu mendengar anaknya sudah memaafkan dia, dia pun menangis. 你记得爸爸愿意接受耶稣基督成为个人的救主和神。 Dan ayahnya itu bersedia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 后来，尼基为他的爸爸祷告， Lalu Niki pun berdoa bagi ayahnya. 结果呢， Hasilnya, 尼基和爸爸的关系恢复了。 hubungan antara Niki dengan ayahnya itu dipulihkan. 因为尼基变成新的人， Karena Niki sudah menjadi manusia yang baru. 他顺从上帝的命令， Dia mentaati akan perintah Tuhan. 还是顺从他的爸爸。 Dan dia pun taat pada ayahnya. 虽然他的爸爸不配的顺从， Walaupun ayahnya itu tidak layak untuk ditaati. 但是因为尼基愿意顺服上帝，他和爸爸的关系被救赎了。 Tetapi karena Niki itu bersedia untuk mentaati perintah Tuhan, maka hubungan dengan ayahnya pun diselamatkan. 有耶稣基督成为家庭的中心，家庭的关系会不一样了。 Jika satu keluarga itu mempunyai Kristus sebagai pusat, maka hubungan di dalam keluarga pun menjadi tidak sama. 大家相信吗？ Apakah Anda percaya? 我给你一个例子。 Saya memberi satu 当 contoh. 我问候大家的时候， Ketika saya memberikan salam pada Anda semua, 大家注意到吗？我使用什么句子呢？ apakah Anda memperhatikan saya memakai kalimat apa? 我说：“主爱的弟兄姊妹们。” Saya memakai saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. 那比如说，我这说弟兄姊妹们， Kalau saya langsung mengatakan saudara-saudari, 有不一样吗？ apakah ada ketidaksamaannya? 你们比较喜欢哪一个？弟兄姊妹们还是主爱的弟兄姊妹 Yang mana 们？ yang Anda lebih suka, saudara-saudari atau saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? 第一还是第二？ Yang pertama atau yang kedua? 弟兄姊妹们还是主爱的弟兄姊妹们？ Saudara-saudari atau大家喜欢 saudara-saudari 哪一 yang 个啊？ dikasihi Tuhan? 为什么呢？ Kenapa? 为什么你们喜欢第二的？ Kenapa kalian tuh suka yang kedua? 因为，当你听到主爱的弟兄姊妹们，你们会被鼓励。原来主耶稣爱我，我是主所爱的人。 Ketika kita mendengar saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa ternyata kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. 所以弟兄姊妹们， Oleh karena itu, 身为信徒，我们知道主耶稣爱我们， sebagai orang Kristen kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. 他供应我们的需要， Dia yang menyediakan semua kebutuhan 所 kita. 以他会给我们力量，怎么顺从主的命令。 Oleh karena itu dia akan memberikan kita kekuatan untuk mentaati akan setiap 透 perintahnya. 过我们，上帝会救赎家庭中的关系。 Dan dia pun yang akan
menyelamatkan hubungan kita di dalam keluarga. 使我们能够享受家庭中的关系。 Sehingga kita bisa menikmati hubungan di dalam keluarga. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari, 若你们还没有信主的话， jika Anda belum percaya kepada Tuhan, 你们可以向主耶稣祷告， Anda bisa berdoa kepada Tuhan Yesus 邀请他成为你的救主。 dan mengundang Dia untuk menjadi Tuhanmu. 如果你还没有信主的话， Kalau Anda belum percaya pada Tuhan, 你在心中能够跟我一起祷告。 Anda bisa bersama-sama dengan saya berdoa di dalam hati. 我读，你们在心里向上帝祷告。 Saya bacakan dan Anda berdoa di dalam hati. 耶稣，我邀请你 Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau 进入而住在我的心中。 untuk masuk dan tinggal di dalam hati kami. 我承认你是我独一的真神和救主。 Saya mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan penyelamat kami. 如果你们认真的祷告，耶稣基督会听你的祷告。 Ketika kita bersungguh-sungguh berdoa, Tuhan Yesus akan mendengar doa kita. 耶稣会住在你的心中，也救赎你，也拯救你。 Tuhan akan tinggal di dalam hati kita, menebus kita dan menyelamatkan kita. 弟兄姊妹们，哥罗西书第3章第17节 Kolose 3 ayat 17, 有最后一部分， bagian yang terakhir, 借着他感谢父神。 lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. 所以无论做什么，或说话或行事，都要奉耶稣基督的名，借着他感谢父神。 Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. 所以我们做我们的责任以后，我们能够感谢父神。 Ketika kita sudah melakukan tanggung jawab kita, kita dapat bersyukur pada Tuhan. 为什么？因为当耶稣基督成为我们的中心，我们会找到感谢的事项。 Karena ketika Tuhan Yesus menjadi pusat bagi hidup kita, kita dapat menemukan 感谢的事项，感谢的事情。 hal yang dapat kita syukuri. 所以弟兄姊妹们，本来我们称为信徒， Kita sebagai orang-orang Kristen, 当耶稣基督成为我们的中心， ketika Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita, 我们会经历到很多上帝的恩典， kita mengalami banyak kebaikan Tuhan. 所以我们很多理由感谢上帝。 Oleh karena itu kita mempunyai banyak alasan untuk bersyukur pada Tuhan. 因此，我们也要常常为家庭感谢上帝。 Kita juga harus sering bersyukur pada Tuhan untuk keluarga kita. 听说恩典堂这个整个约是家庭的什么月份吗？家庭约。 Bulan di anugerah ini bulan 10 adalah bulan keluarga. 所以，本来如果我们能够找到上帝在我们家庭中所做的事情，我们可以感谢上帝。 Oleh karena itu, ketika kita bisa menemukan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam keluarga kita, kita dapat bersyukur pada Tuhan. 这是我要跟大家分享， Ini adalah hal yang ingin saya bagikan kepada 给 saudara. 大家一个例子， Memberikan satu contoh 我们能够感谢上帝。 bahwa kita dapat bersyukur pada Tuhan. 大家，这个是我的家庭，大家庭。 Ini adalah keluarga besar saya. 大家知道这个是在哪里呢？你们都是玩弄人 Anda tahu ini di mana? 啊？哦，对啊，那个是在 Queen 的餐店。 Di restoran Queen. OK， 好，弟兄姊妹们，我为这个时刻感谢上帝， Saya bersyukur untuk momen ini. 因为这个时刻就是当我的家庭庆祝我从台湾回来的时候以后。
Karena momen ini adalah ketika keluarga saya itu merayakan akan kepulangan saya dari Taiwan. 我在台湾念3年到写硕士， Saya di Taiwan belajar 3 tahun MDiv. 后来我回万隆的时候，我跟大家庭一起庆祝， Dan ketika saya pulang ke Bandung, saya merayakannya bersama-sama dengan keluarga besar saya. 以感恩的心庆祝，也感谢上帝。 Dan merayakannya dengan hati yang penuh syukur pada Tuhan. 我感谢上帝，因为我的大家庭一直支持我。 Saya bersyukur karena keluarga besar saya selalu mendukung saya. 我要去念书的时候，他们支持我； Ketika saya mau pergi studi, mereka pun mendukung saya. 当我念书的时候，他们也还是支持我。 Dan ketika saya studi di sana, mereka pun mendukung saya. 我回来后，他们还是支持我。 Dan ketika saya pulang, mereka pun tetap mendukung 所 saya. 以我为这个事情感谢上帝。 Oleh karena itu, saya bersyukur untuk hal ini. 这个对我来说，好像我们要庆祝家庭。 Ini adalah seperti kita ingin merayakan sebuah keluarga. 我也鼓励大家，你们也是要跟你的家庭常常庆祝你们的家庭。 Dan saya juga mendorong Anda semua untuk sering merayakannya bersama dengan keluarga. 那我先给其他的部分，这个是因为我今天很快乐， Saya memberikan bagian yang lain karena hari ini saya sangat senang 就 sekali. 是这个是为这个事情感谢上帝。 Saya juga bersyukur untuk hal ini. 当我毕业的时候，我的大家庭他们8个人去台湾， Ketika saya lulus, keluarga besar saya ada 8 orang itu pergi ke Taiwan. 就是我有大哥大嫂，然后我的妹妹、我的弟弟、我的侄女。 Itu ada koko saya, dan ipar dan juga adik saya, lain-lain. 我感到非常快乐， Saya sangat senang sekali. 他们愿意来， Mereka mau datang 因为他们爱我、关怀我。 karena mereka sangat mengasihi dan memperhatikan saya. 感谢上帝， Saya bersyukur pada 我为 Tuhan. 他们感谢上帝。 Saya bersyukur pada Tuhan bagi mereka. 那这个是他们为我做的事情。 Selamat Indonesia. Ramai sekali. 我在台湾的同学，他们都你的家庭从印尼8个人来 Teman saya di Taiwan 来 itu 这里， berkata pada saya, wah keluargamu dari Bandung itu sampai 8 orang datang ke sini. 这个是上帝的恩典， Ini adalah anugerah dari Tuhan. 这个是我们在庆祝家庭。 Ini kita sedang merayakan keluarga kita. 我不是完全的人， Saya bukan orang yang sempurna. 我的家庭也是不是完全， Dan keluarga saya pun bukan keluarga yang 但 sempurna. 是我相信主耶稣一直在我们的大家庭工作，救赎我们， Tetapi saya percaya Tuhan Yesus terus bekerja dan menyelamatkan keluarga 也 kita. 救赎我们的关系。 Dan juga menyelamatkan akan hubungan kita. 大家也是要相信主耶稣， Anda semua pun harus percaya pada Tuhan Yesus. 耶稣在你的身上工作， Tuhan Yesus bekerja di dalam 耶稣在你的 hatimu 家庭中工作， dan juga bekerja di dalam keluargamu. 耶稣甚至会救赎你们全家的关系， Dan dia pun yang akan menyelamatkan hubunganmu di dalam keluarga. 使你们都能够越来越顺服上帝， Sehingga Anda bisa lebih taat lagi kepada Tuhan. 使你们跟你的家人能够更讨上帝的喜悦。 Dan keluargamu itu akan menjadi lebih menyenangkan hati Tuhan. 大家愿意吗？ Apakah Anda bersedia? 你们都想想你们在家庭中的责任。 Anda berpikir tanggung jawabmu di dalam keluarga 你要想想你们在家庭中的角色， dan juga peranmu di dalam keluarga. 你们不要依靠自己， Jangan bergantung pada diri 你 sendiri. 们不要旧的方式， Jangan bersandar kepada cara hidup yang lama. 就是按照你的肉体的方式， Mengikuti akan
kedagingan kita. 但是你要信靠主耶稣， Tetapi kita harus bersandar pada Tuhan Yesus 做他的真理， dan menjadi kebenarannya. 他会祝福我们的家庭。 Dia akan memberkati 愿 keluarga 上帝 kita. 祝福大家。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 来，我们为我们的家庭祷告。 Kita berdoa bagi keluarga kita. 天父上帝，感谢你， Bapa, terima kasih. 今天我们能够听到， Pada hari ini kami dapat mendengar firman-Mu. 也帮助我们不单单听懂你的道， Dan tolong kami agar kami tidak hanya mengerti akan firman-Mu, 帮助我们顺从你的道。 tapi Engkau juga menolong kami untuk dapat melakukannya. 求你改变我们每个人， Kiranya Engkau yang merubah setiap kami, 使我们能够仰望主耶稣， sehingga kami dapat berharap hanya bagi Engkau. 忠心做你所命令的， Dan dengan setia melakukan setiap 这 perintah-Mu, 样你使用我们为我们的家庭的祝福， sehingga Engkau memakai kami untuk menjadi berkat di dalam keluarga kami. 我们也能够做好的榜样。 Dan kami juga dapat menjadi teladan yang baik. 求你救赎我们家庭中还没信主的家人， Kiranya Engkau yang menembus dan menyelamatkan akan setiap anggota keluarga kami yang belum percaya, 使他们也是能够享受你的恩典， sehingga mereka pun dapat menikmati anugerah-Mu 领受永生， dan menerima keselamatan-Mu, 也享受你与他们同在。 dan juga menikmati akan penyertaan-Mu. 这样感谢奉耶稣基督的名，阿门。 Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.